Ni 6.5 tan weh. 6.5 tan emas Kelantan. Ha. Emas kot. Tan. Sekilo dah berapa? Ini 6.5 tan. Bawa keluar daripada bumi Kelantan. Patut-patut. Pas tu. Ha. Yang uruskan siapa dia? Kedah bakal pula. Hasil bumi Orang pergi tak ke bodoh mana? sepamu. Orang tak bodoh sepamu sing. Set demo bodoh orang biasa cakap. Orang biasa cakap punya kompas bodoh. Sepatutnya bila hampa dapat maklumat, hampa mintalah kerajaan tu tolong jelaskan. Bukannya hampa tiba-tiba terus kata fitnah. Seolah-olah pemimpin hampa tidak boleh diusik. Sebab tu saya usik dia gila-gila. Saya usik. Saya usik Zain. Saya kacau. Tapi dia mula melenting Pak Yus. Mula melenting. Boleh koyak. Kalau video tu tidak memihak pada mereka kan, dia report. Tak apa. Tak lagi mana pun. Report dia pun. Waalaikumsalam. Yes. Kedah Kelantan, Terengganu. Helang laut. Itulah naya lah orang-orang Kelantan, orang Terengganu. Kesian. MB Kedah, kepala fitnah. Astaghfirullahalazim. Dia cakap kepada PMX, duk melalak, melopong, menyanyi. Last kali dia menyanyi. Menteri Besar Kedah, kepala fitnah. Setuju. Dia pula menyanyi. Dia nyanyi boleh tak? Dia nyanyi boleh. Halal. Walau tepuk tangan. Sedap suara MB. Terbaik MB. Tepuk tangan. Menyanyi sedap. Wak Jahid. Dia apa kata? PN Parti Bangsat. User kata. User. Wallahi saya undi PAS. Rasuah jadi sedekah. Puas hati hampa. Hampa dapat lah ni. Dalil. Lepas tu, kalau nampak menipu kan, terang-terang menipu untuk masalah umat. Boleh. Menipu untuk masalah umat boleh. Baik. Tapi begitu sekali Pak Yus. Walau cakap apa? Bagus. Betul. Menipu boleh menipu. Alal, PAS ni senang ya. Kena londeh dia ya. Londeh je. Londeh boleh menang. Kita londeh je PAS ni. Kita londeh dia kelabah. Betul lah. Londeh je. Dan cerita ada satu lagi. Batu asas. Menipu. Hijaunya kena menipu lah. Dulu nak buat stadium last kali Kementerian Belia dan Sukan take over. Beli stadium. Buat pecah tanah duit peruntukan tu pergi mana? Sebab setiap projek yang nak dijalankan, dia dah umum peruntukan. Macam tu. Lebuh raya rakyat. Dah diumum. Berapa juta sumbangan daripada rakyat. Hospital Pacu Syariah. Dah umum peruntukan. Tapi hospital tak siap-siap. Peruntukan tu pergi mana Game dia macam tu macam tu lah game dia. Game dia macam tu. Dia umum untuk keluarkan peruntukan. Tapi benda tu tak jalan. Maksudnya peruntukan yang dikeluarkan tu hanya untuk batu asas je lah. Batu asas je. Tahniah lah. Dapat juga batu asas. Batu asas. Jangan batu nisan lah. Maknanya memang kita kena kuburkan PAS lah. Kena kuburkan PAS dengan batu-batu asas ni. Ya. Itulah pasang nisan-nisan dia. Lepas ni tak apa kita buat galeri PAS. Banyak makan pengak tai. Ada komen tak? Tanya dia mau kenal Pak Yuh tak? Sebab tu lah saya sekarang ini saya nak bawa satu pandangan Wan Faisal lah. Di Kelantan ini saya menggunakan pandangan Wan Faisal. Punya kompas bodoh. Itu ya. Lepas tu nampak okey sikit saya nak gunakan pandangan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional bahawasanya PAS ajaran sesat.
Nanya buat Saya demo. setuju. Nanya tak. Nanya buat demo tak. Dah lah bodoh. Diperbodohkan lagi. Maknanya kita gini. Sebenarnya kita tengok apa yang membuatkan dia orang melenting. Ini antara Pas melenting bila kita cakap tentang Iran. Iran. Dia akan melenting. Mana kata itu yang membuatkan dia terkesan. Sebab dia akan hilang Untuk Iran sokongan. mana? Dia akan hilang sokongan bila orang kenal siapa itu Iran. Hari ni, Pak Yus. dulu, Pak Yus. ya. Masalah sekarang ni, kalau kita bercakap soal Iran, dia cakap Iran tu Islam juga. Tak apa. Yang ni saya senang beritahu. Sekarang ni, kita kena bagi tahu dia orang siapa itu Iran. Dia pun tak tahu. Macam saya dulu lah. Dulu saya kempen PAS. Saya guna Iran. Sebab saya ingat Iran tu okey. Jadi kita kena sedarkan rakyat. Sedarkan rakyat yang kata Iran ni sebenarnya something wrong sebenarnya. Kita bawa kesedaran tu. Macam saya lah. Saya sendiri pun ambil masa lama. Jadinya, anggap saya ni macam postmortem. Apa masalah PAS? Masalah kita tak tahu. Pembawaan PAS tu benar-benar kepada ahli sunnah wal jamaah ataupun sebaliknya. Bila kita buat macam ni, kita akan memperkukuhkan di setiap daripada orang Islam, ahli sunnah wal jamaah dalam Malaysia agar berwaspada. Sebab macam ni, sebenarnya orang menerima kebatilan ni, mereka akan buat sikit demi sikit untuk orang terima. Dajjal pun datang. Dia akan buat sedikit demi sedikit sampai orang boleh terima Dajjal tu. Sikit masuk dalam hati, sikit lama-lama orang rasa tak boleh hidup tanpa Dajjal. Macam tu juga kita tengok contoh dia. Ini adalah kehadiran. Di antara kehadiran dia, Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Dia macam ni tak? Macam mana orang boleh terima riba sekarang? Sedikit demi sedikit. Tok Mi, ada bunyi sound lah Tok Mi. Ada? Ada bunyi gangguan bunyi. Gangguan bunyi, saya nak turun dulu ni. Ya. Saya ni meraihkan invited daripada kawan-kawan. Oh, ya ke? So saya nak mohon turun. Kalau tak, saya tak cantik lah kalau saya nak decline kan Ya, dia kan. baik. So saya nak sekejap je. Tak, boleh tutup mic. Tak apa, tutup mic tak apa. Tutup mic je. Tak apa, okey. Boleh duduk je, Ustaz. Boleh tutup. Saya ingat tak boleh tutup mic tadi. Okey, Allah saya selamat. Dah okey Macam mana orang boleh terima riba tadi? Kan? Daripada hutang ni satu kehinaan. Hari ni orang rasa hutang sebagai kebanggaan. Daripada riba ni orang hukum agama kita adalah dosa yang sangat besar. Ada 73 pintu dosa riba. Paling kecil dia adalah berzina dengan ibu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang dan para nabi mengisytiharkan perang pada mereka yang terlibat dengan riba. Hari ni orang sewenang-wenangnya berbangga apabila loan riba mereka lulus. Begitu juga macam mana daiyah-daiyah, macam mana dia orang bawa masuk untuk kita terima Syiah, Wahabi. Dia masuk dengan teknik-teknik yang macam tu. Bila kita tak berlagu, kita tak menyanyi tentang ni, kita tak bercerita tentang riba, kita tak bercerita tentang Allah selamat tentang bagaimanakah wajah-wajah Syiah, Wahabi, bau-bau dia, untuk kita sentiasa berwaspada. Tujuannya adalah berwaspada, bukan tuduhan. Sebab apa? Sebab dia orang pun tak ngaku. Jadi, kita kena berwaspada. Cuma kita boleh bagi tahu. Kita boleh bagi tahu, kita nampak pelik mereka ni. Betul tak? Kenapa dengan ahli sunnah wal jamaah mereka sangat tak boleh? Kenapa mereka boleh, Allah SWT, mengapa mereka boleh menuduh orang kafir, menuduh orang lain sesat? Kenapa mereka boleh tuduh orang sampai sedemikian rupa? Kita tengok sikap ni, sifat siapa? Sifat Syiah, sifat Wahabi. Okey, kemudian dia ada syurga dia sendiri.
Dia ada neraka dia sendiri. Okey? Hmm. Jadi dia jual syurga, dia jual neraka. Sifat siapa yang ada syurga neraka, dia boleh bagi tahu masuk syurga, masuk neraka tadi. Hmm. Undi kawan ni masuk syurga, undi kawan ni masuk neraka. Ini sifat siapa? Ini sifat Dajjal. Kan? Antara lagi, macam Hussein kata, bila datangnya Dajjal, ayat tak ada. Ayat susah. Susah, hari itu susah. Maknanya, Allah ajak kita, suruh kita berfikir. Rasulullah dah bagi dah kat kita. Turning point dia apa. Sebab zaman kita adalah zaman akidah. Peperangan akidah. Dan kita tak boleh ambil mudah. Kita tak boleh ambil mudah. Pada dia orang rasa dia orang sanggup mati bersama dengan PAS. Ada yang mengaku, saya mati sampai mati aku dengan PAS. Dia tak letak dah. Dia sampai mati aku bersama Islam. Dah. Macam mana PAS tadi mengatasi daripada kononnya dia memperjuangkan agama yang tidak ada langsung perjuangan dalam agama tadi, sehingga kan perjuangan dia adalah perjuangan PAS yang lebih hebat daripada perjuangan agama. Maknanya tugas kita lah ni tak ringan. Namun kita kena buat kerja kita. Betul. Kena istiqamah. Ya, kita kena buat kerja kita tanpa rasa jemu. Kita sampaikan. Macam ni. Contoh dia. Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Nampak macam ada juga orang yang tak boleh masuk macam ni. Lepas tu ciri-ciri dia macam mana? Ciri-ciri dia datang mana? Astaghfirullahalazim. Allah SWT Muhammad. Dia ni pelik Apa hubungan dia dengan Iran macam tu. Sehingga kan Mekah Madinah tak bagi dia masuk. Apa semua. Apa masalah dia? Dia pun kata dia cakap macam ni Pak Yu. Dia cakap pemimpin-pemimpin Mekah dan Madinah pun tak betul. Tak apa. Biar dia cakap. Cumanya nak bagi tahu. Nak bagi taunya Rasulullah dah bagi pesanan kita macam tu. Dia boleh cakap apa saja. Hawan tu tak betul. Sebab apa? Dia nak membetulkan dia. Namun kita tetap memberitahu. Sebab bukan semua orang yang macam tu. Kita bukan nak tarik semua orang. Namun kita nak tarik seramai boleh untuk kita selamatkan. Daripada dia orang berada di dalam keadaan yang macam tu. Kerasukan yang macam tu, insyaAllah. Dan yang peliknya, depan rakyat perjuangan Islam. Tapi tak boleh masuk Mekah, Pak Yus. Ya. Kenapa dia tak boleh masuk Mekah, Pak Yus? Saya tengok tengok kat saya punya ada ni dekat sini. Salah saya insya-Allah saya boleh kongsikan. Sebab dah buat studio kat rumah buat studio. Kenapa Presiden PAS tak boleh masuk Mekah? Pelik juga. Cuba tanya depa. Kok depa boleh jawab? Sajanya apilah kok depa jawab. Sebab tu Datuk Panglima Perang pergi piramid. Betul. Presiden PAS tak boleh masuk Mekah. Rajin dia pergi piramid tu. Dapat gapo pergi piramid tengok Firaun. Ngadak Firaun. Dapat mayat Firaun lah. Ambil restu kot. Kenapa Presiden PAS tak boleh masuk Mekah? InsyaAllah. Yang dahulu penyongkor PAS banggakan bahawasanya presidennya naib kesatuan, naib presiden kesatuan ulama. Ulama dunia kan. Ya Allah. Kenapa disingkirkan Kantoi lah. Sebab kantoi lah.
Dia punca dia sebab Tak boleh. Kalau kita sebut perkataan Hadi Awan kan, oh marah malau. Peduli apa? Saya panggil baru Apa masalah? Baru Ha, baru Aidin. Hina ulama masuk neraka. Tak apalah. Ha. Bukanlah ulama-mu aku kan. Aku bagi simple je benda ni, insya-Allah. Bunyi kata kena bayar samai 13 juta. Kena bayar kos guaman. Kita dengar ni. Ini fakta, bukan auta. Abdul Hadi tidak dibenarkan masuk ke negara Arab. Ya. Salam hormat, salam sayang, salam perpaduan dari Amba Pak Wijebon. Ini fakta, bukan auta. Abdul Hadi Awan tidak dibenarkan masuk ke negara Arab. Kerajaan Arab Saudi dan sekutunya telah menamakan Abdul Hadi Awan Presiden Parti PAS dalam senarai pengganas sejak 2017 lagi. Negara-negara Arab telah melabelkan Abdul Hadi Awan sebagai golongan ekstremis, pelampau dan kerap memberi sokongan kepada Syiah Iran. Arwah Dr. Yusof Al-Qardawi juga pernah mengecam tindakan Abdul Hadi Awan menghadiri perhimpunan antara mazhab di Tehran pada tahun 2016. Lebih memburukkan lagi, kunjungan Abdul Hadi Awan ke Tehran itu dibuat ketika Iran melakukan jenayah kejamnya di Aleppo, Syria. Selain Arab Saudi, Mesir, Emirat Arab Bersatu dan Bahrain juga meletakkan nama Abdul Hadi Awan dalam senarai hitam pengganas di negara-negara tersebut. Jadi, kenapa boleh lantik beliau sebagai Duta Timur Tengah dahulu? Fikir-fikirkan. Okey. Yang tadi dengar jelas tak? Antara dia, jika jelas korang ambil part-part dia, saya hormat. Okey. Hinggakan arwah Yusof Ikut Haji Adi ni saudara, dia punya bengap ni dia tak boleh faham tuan-tuan. Kalau dia bagi rasuah tu, Salam hormat, salam sayang, salam perpaduan dari Amba Pak Wijebon. Ini Abdul Hadi Awan. Ni ada orang tanya Pak Yus. Ya. Kalau Haji Adi tak boleh masuk Mekah, kenapa panggil Haji? Dah lah, biar dia bodoh tak itu. faham. Itu Tak apa. Saya cakap dia bodoh. Pak Yus. biar. Kita tahu dah dia bodoh. Kita tak payah ulas kebodohan ni, apa. Sebenarnya, kebodohan ni tidak perlu diulas. Kan? Cumanya nak bagi tahu apa yang kita balik, kita fokus balik. Kita fokus balik kepada kenapa dia tak boleh masuk Mekah. Kenapa dia, kalau kita tengok sini, dia adalah di antara yang dikatakan tadi tu, laporan tak sah tu macam tu. So sekarang ni, yang tak nak diselamatkan, kita tak boleh selamatkan. Kita pun tak tahu mereka ni siapa dia yang jawab tu. Kita tak tahu, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita tak tahu yang jawab tu siapa. Yang ni Hussein kena faham. Kita sedang berdepan dengan siapa, kita tak tahu. Cumanya, kita menegaskan sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh terima. Okey? Manusia yang seperti ini hinggakan Arab Saudi pun tak terima dia. Sebab tentang isu kekejaman yang berlaku dekat Syria tu. Dia yang tak boleh, dia dan sekutu seangkatan dia tu tak boleh ke sana. Nampak? Jadi kita lebih kepada fokus kepada maklumat yang kita nak sampaikan. Soal dia bodoh, dia apa, kita al-maklum sebab manusia tidak boleh ditipu jika mereka tak benarkan mereka ditipu. So kita tengok apa yang berlaku dekat PAS lah ini. Mereka memang izin mereka ditipu. Depa memang rela ditipu. Depa rela ditipu. Jadi it's okay. Itu adalah pilihan. Bukan kata tak ada orang sampaikan apa semua, ada orang sampaikan. Sepatutnya dia cari lah, tapi dia tak nak cari. InsyaAllah. Itulah dia. Siapa yang nak dengar sekali lagi? Jika nak, komen nak, tulis nak. Jika nak, tulis nak.
Jadi hampa boleh kenal lebih dekat lagi siapa itu PAS. Saya nak tekankan sekali lagi, bukan ahli tetapi pemimpin dia. Pemimpin dia. Ini bukan tentang ahli. Kita dengan ahli PAS, jangan kita pandang ahli PAS tu macam Hadi Awang. Jangan pandang ahli PAS tu macam pemimpin-pemimpin dia. Saya minta tolong yang macam ni. Sebab mereka juga terpedaya dan mereka juga dalam kerasukan. Mereka adalah, ahli PAS adalah ahli sunnah wal jamaah. Baik? Ahli PAS adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi, kita lebih fokus kepada attack kita ke arah parti itu sendiri dan juga pemimpin dia. Ini adalah pemimpin PAS punya isu tentang Hadi Awang. Korang dengar Salam hormat, salam sayang, salam perpaduan dari hamba Pak Wijebon. Ini fakta, bukan auta. Abdul Hadi Awan tidak dibenarkan masuk ke negara Arab. Kerajaan Arab Saudi dan sekutunya telah menamakan Abdul Hadi Awan Presiden Parti PAS dalam senarai pengganas sejak 2017 lagi. Negara-negara Arab telah melabelkan Abdul Hadi Awan sebagai golongan ekstremis, pelampau dan kerap memberi sokongan kepada Syiah Iran. Arwah Dr. Yusof Al-Qardawi juga pernah mengecam tindakan Abdul Hadi. Okey, ini adalah daripada arwah Dr. Yusof Al-Qardawi pernah mengecam dia juga. Okey, dengan tindakan dia kita sambung Semua orang kenal kan? Kalau orang nak kata Hadi Awang ni dia hafal Quran, habis arwah Yusof Al-Qardawi siapa dia? Kena faham Kena faham. Jadi you jangan kata tang dia hafal Quran apa semua, tak payah kita pun faham. Di awal Ni iblis pun hafal Quran menghadiri perhimpunan antara mazhab di Tehran pada tahun 2016. Lebih memburukkan lagi, kunjungan Abdul Hadi Awan ke Tehran itu dibuat ketika Iran melakukan jenayah kejamnya di Aleppo, Syria. Selain Arab Saudi, Mesir, Emirat Arab Bersatu dan Bahrain juga meletakkan nama Abdul Hadi Awan dalam senarai hitam pengganas di negara-negara tersebut. Jadi, kenapa boleh lantik beliau sebagai Duta Timur Tengah dahulu? Fikirkan. Alright, dapat tadi. Alhamdulillah. Awak tadi jatuh sebab apa? Tak tahu? Hilang live saya. Ter-off ke apa tadi? Tak. Tiba-tiba Hilang. Tiba-tiba padam live. Tiba-tiba padam live. Jadi, yang mana rasa kepanasan tu beringatlah. Sebabnya boleh jadi dah hati pedai dia dah masuk dah. Bila kita cerita benda ni, dia hati pedai dia dah boleh terima. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, kita tengok macam Allah SWT Ahmad, macam Ustaz Allah SWT Ahmad. Ni Ustaz apa? Seorang lagi ni. Tak kisah ingat saya beritahu. Aku betul lupa dah. Baik. Tadi dia berkata Hadi Awang baca Quran, hafal Quran apa semua. Yes. Kalau nak banding dia dengan iblis pun boleh hafal Quran. Jadinya tidak seharusnya disebabkan dia boleh hafal Quran, dia boleh bawa kita ke jalan yang Allah Lurus. yang Allah tak redha. Sasa hang boleh baca Quran, hang tahu bab agama, hang boleh hafal hukum, lepas tu hang boleh bawa orang pada kerosakan, pada kehancuran, ke jalan yang Allah tidak redha. Okey, itu kita percaya. Bukan dia seorang, kita percaya dia tak boleh buat macam ni seorang-seorang. Alright, kita faham bab ni. Namun kita insya-Allah yang penting sekarang yang mana kita nampak tidak begitu selamat untuk rakyat Malaysia, untuk orang Islam, kita sampaikanlah. Kita pun percaya. Pak Yus. Ya.
Walau kan, bila saya tengok dia komen kan, nampak Islamik, nampak suci Pak Yus. Buanglah kopiah kalau nak cakap pasal orang, buanglah kopiah kalau nak kutuk-kutuk orang. Dia tak perasan ke lebay-lebay pas pemimpin-pemimpin dia masa kutuk orang datang pentas ceramah pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Pak Yus? Macam mana Pak Yus? Macam suci je geng-geng walau ni kan. Syiah pun pakai jubah pakai ni ke? Apa ni ustaz pengat taik tu, ustaz panglima perang duduk kutuk orang tu. Pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Dia gini, Sin. Dia kutuk kita atas dasar apa? Okey? Kita kutuk dia balik atas dasar apa? Kan? Bila kita biasakan kutuk dia balik, contoh dia, kita bagi tahu, Ida Yassin siapa? Dia adalah pemimpin yang diangkat oleh ahli-ahli PAS yang berada di bawah siapa? Ida Yassin bawah dia siapa dia? Jadi Baru dia. Okey. baru Okey. baru Semula saya. Bawah Ida Yassin siapa dia? baru Nama apa? Haji Hadi. Baru dia. Okey, semula. Bawah Hidi Yassin tu nama apa? Haji Hadi. Baru dia. Okey. So, bila kita boleh bercakap macam tu, okey, macam dia buat kebiasaan, dan kita jadikan benda ni something yang you no more to respect untuk Barwa. Faham? Orang nampak, oh, dia baru Idin. No more respect daripada kalangan yang ramai. Dan mereka akan mengecil. Sebab ramai tidak akan menerima Barwa. Maknanya, kita jangan rasa susah nak membenarkan Barwa itu adalah Barwa. You kena very confident dan you kena steady untuk nyatakan. Sebab apa saya kata dia Barwa? Kena tanya sebab apa? Sebabnya dia boleh menerima pengerusi dia kata ajaran sesat. Yes. Hari ini disebabkan semua ahli-ahli dia begitu menghormati Barwa Yidin ni dan semua jadi pengikut Barwa ni. Nampak? Kupasan dia. Dia kena ada kupasan. Bukan boleh kata saja. Alhamdulillah. Dia kupas satu-satu. Bila ramai orang, dia bermula bukan daripada PAS. Bila bukan daripada PAS, boleh menerima. Dia bukan somebody yang perlu kita respect. Sebab dia adalah orang yang jadi Barwa kepada yang diangkat. Nampak? Lepas tu, yang goyang dengan PAS ni, mula rasa macam, takat tu je. Tak keramat pun. Memang tak keramat pun. Faham tak? Boleh ya belasah ni sebab apa? Sebab, ni, orang soleh. Arwah Yusuf Khadrawi pun pernah. Pernah kecam dia pernah. Kita tengok. Kritik Pak. Pernah. Bukan kritik. Salam perpaduan dari Ambi juga pernah mengecam tindakan Abawi, juga pernah arwah Dr. Yusof Al-Qardawi juga pernah mengecam. Arwah Dr. Yusof Al-Qardawi juga pernah mengecam. Apa macam BAP tolak. Alah. Menghadiri juga arwah Dr. Yusof Al-Qardawi juga pernah mengecam tindakan Abdul Hadi Awan menghadiri perhimpunan antara mazhab di Tehran pada tahun 2016. Lebih. Okey. Baik Mananya bukan kritik tetapi kecam. Kecam. Yusuf Allah ya raham Yusuf Qardawi hina ulama ke? Kecam dia. So maknanya dia ni Hadi Awang ni dia is nobody di dalam agama kita. Nobody dalam Islam. Sebab apa? Orang-orang soleh pun tidak menerima dia.
Malah juga dia juga telah disekat ke masuk, dia tak boleh masuk lagi dekat Madinah dan Mekah. So, memang sesuai lah seperti mana dia telah dikecam oleh orang soleh. Dan hari ini, memang hidup dia seolah-olah dah Baruah. Ya, rupanya baruah. baik. Tak apa, bila mereka panggil kita baru, kita bukan dia klaim ulama. Nampak? Hmm. Macam kita panggil baru tu, siapa dia tadi yang bawah Hidi Yassin, siapa dia? Tak, Haji Ali. Baru dia tu, kita baruakan dia sebab depa claim dia ulama. Kalau standard kita dia nak panggil baruah kita padahal. Betul. Ulama yang panggil ulama pun ada baruah. Kenapa ulama jadi baruah kepada orang yang tuduh Okey. pas ajaran sesat? Baik. Baruah tu. Itu baruah semua. Nampak? Sebab dia membawa kesan kepada umat Islam. Macam kita orang biasa je. Okey? Jadi, kat sini, Allah SWT Muhammad, kita kena jelas. Kita kena jelas apa yang kita cakap. Dan, of course, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita cakap. Setuju. Jadi, maksudnya, selagi hampa rasa ada sedikit rasa respect dengan PAS, lagi lambat-lambatlah hampa tumbangkan dia. Hampa nak tumbangkan dia, hampa jangan minta dia respect kita. Tetapi, kita jangan respect dia. Betul. Siapa dapat? Jika dapat, komen dapat. Maknanya, jika benar hampa nak tumbangkan PAS, okey, parti penunggang agama ni, hampa jangan respect dia. Sekarang ni kita mengharapkan... Pak Yu. Ni tengok ni. Malam. Jujur aku cakap lah, royak lah. Kalau aku orang kampung Husin ni, kalau Husin mati, memang aku tak pergi mai jenazah dia. Ada aku kisah. Tak ada aku kisah. Bukan mu seorang pun nak mai Walau macam mana pun kita... Dia pandai tak mai jenazah. Dia pandai tak mai solat jenazah. Berapa rakaat solat jenazah? Tanya dia. Berapa rakaat solat jenazah? Nak solat jenazah orang. Okay. Jadi Sin, fokus kita adalah bukan kita attack ahli. Hang attack ahli tak ada kesan. Hang kena attack pemimpin dia. Baru terkesan pada ahli. Hampa cuba tengok dekat viewer di dalam komen tadi, dalam dia orang tulis ni. Allah SWT Muhammad. Bila aku sebut, bila hang sebut nama siapa tadi? Haji Ali. Baruah dia. Okey. Baruah Idin. Okey. Nampak tak macam mana mereka terkesan? Okey. Nampak tak? Panas tu? Yang ni yang boleh menghasilkan impak kejatuhan dia. Boleh impak kejatuhan dia. Sebab tempat yang mereka bergantung kena maki. Sebab tempat mereka bergantung tu rapuh. Mereka cuba berusaha, ulama, pewaris Nabi. Jangan buat. Jadi mereka rasa mereka kukuh dekat situ. Tapi tiba-tiba... Ni, dia sama macam ni. Pak Yu. Dia sama macam ni. Dia sama macam ni. Yeah. Sama lah. Wah. Apa nampak? Sama macam tu lah. Jangan jadi macam tu. Kan? Tiba-tiba hampa pergi ikut baruah. Jadi, so hampa memang celaru lah. Dan hampa pun sedang, hampa celaru lah ni. Cumanya ingkar. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Macam tu deh. Tengok tu. Yalah. Apa tengok? Nak panggil siapa tu? Lembu pun ada manfaat. Hadiah awang ada manfaat. Aku nak tanya apa? Ada manfaat. Sebab dia memecahkan umat. Bukan setakat memecahkan umat sekian lama. Lembu ni cukup tempoh dia. Kita boleh pakat buat korban. Boleh makan daging dia. Ada manfaat.
Ha. Nak banding hadiah wang dengan lembu tu. Lembu tu ada manfaat. InsyaAllah. Lembu tu lebih bermanfaat. InsyaAllah. Ha. Dapat tu. Okay. So. Dah, dia kita Dia ada lagi? sebab Ada lagi tak lembu tu? Ada lagi tak? Ada. ada Sat, fokus Sat. Saya nak sembang Sat. Nak bagi tahu kat mereka. Kamera tukar dengan lembu. bagi tahu. Ha. Ni. Tukar. Okay? Record. Semua yang ada record. Record. Ni aku nak bandingkan. Dia ni sebelah aku ni, lembu ni, dia tak buat pecah belah sama-sama umat Islam. Dia tak buat dia tak buat masalah, dia tak buat perpecahan. Dia tak jual agama. Malah kita boleh buat ibadah dengan korban bagi manfaat kepada masyarakat. Nak banding dia dengan hadiah wang ni lembu ni lebih mulia nak bagi tahu kat hangpa. Lebih bagus, lebih memberi manfaat insya-Allah. Dapat tu. Alhamdulillah. Tengok dia pun tengok. Dia pun tengok dah. Ding dah ding dang ding dah ding dang ding dah ding dang ding. Ding dah ding dang ding ding. Allahu akbar. Terima kasih Dia lembu. marah Pak Yu kalau kita Walau ni marah bila kita sebut Haji Adi pantang. Nampak tak kesan dia macam mana? Sebab kita cakap tadi, adakah kita menipu? Tak. Ada kita cakap tidak ada sandaran? Ada sandarannya. Kenapa you cakap lembu lebih bermanfaat? Kenapa you kata lembu lebih bagus berbanding hadiah wang? Sebab lembu ni tidak membawa pada perpecahan. Lembu ni tidak menjual agama dia. Okey? Dia pun suka tengok. Dia duduk orang tu tengok. Mentang-mentang orang sembang pasal dia. Mentang-mentang orang puji dia tu. Tengok tu. Mentang-mentang orang puji dia. Alhamdulillah. Jadi pelajaran hari ini, jadi kita boleh kenal siapa itu ulama dan siapa itu lembu. Faham? Kena faham? Siapa yang lebih bernilai daripada lembu dan lembu yang lebih bernilai daripada siapa? Okey. Alhamdulillah. Jadi siapa yang nak dapat, jika korang dapat apa yang sedang saya kongsikan tadi, saya share tadi, Allah SWT Ahmad. Okey, korang kena komen. Okey? Lembu terbaik. Tulis. Tulis. Lembu terbaik. Tengok geng dia. Elok report TikTok menyebar kebencian. Yeah. Koyak. Dia macam ni. Kalau anda kata korang tak mau kena ban, korang kena minta dia orang tap screen untuk TikTok mengabaikan report. Itu function. Tap screen. Function tap screen ni. Sebab tu saya tak kena. Alhamdulillah lah setakat ni, alhamdulillah saya tak kena. Sebab apa? Dia orang tap screen tu. Baru saya tahu rupanya tap function screen, sahabat. dia. Tap screen. Tap screen sahabat. Okey? Lembu terbaik. Hadiah wang siapa dia? Bila benda ni kita duduk menyanyi. Terima kasih Arif. Bila benda ni kita duduk nyanyi-nyanyi, ustaz pun kena penin tu. Kan? Ustaz pun kena penin. Dia kena cover lah. Kalau dia rasa dia boleh cover, dia cover. Jangan pula berlindung. You kena cover dengan ilmu yang you ada. InsyaAllah. Nampak? InsyaAllah. Alhamdulillah. Ramai dah semakin faham ni. Yang faham, komen faham. Yang faham, tulis faham. InsyaAllah. Nampak? Alhamdulillah. Tak apa. Saya orang panggil lembu pun tak apa saya. Dia Gembira lembu. dia bersorak mengaku dia. Gembira. Padu. Sebab apa? Saya korang panggil lembu saya pun okey daripada korang daripada hadiah wang. Sebab lembu tu bermanfaat, insya-Allah bermanfaat. Okey? Ai marah nampak. Relax janganlah marah. Kan? Depa panggil apa jahit lah, panggil apa kita okey ya. Okey ya. Ponorogo apa kita okey ya. Okey ya. Ke memang ke tak berdosa kalau penyokong PAS gelarkan orang tak berdosa. Kalau puasa ni tak apa bulan puasa dia kutuk-kutuk orang kalau lepas. Depa masum. Kepada dosa.
Dia kebal. Patut lah. Jadi macam mana rasa bila orang kata dekat pemimpin kita, rasa apa? Rasa hantar muka emoji. Hak mana rasa macam hantar emoji ni? Oh, hantar emoji. Sebab tu dalam saya punya Allah mesti hormat, saya punya ni Allah mesti hormat, saya punya apa? Room saya, dekat room saya ni tak ramai yang nak cakap lebih kurang tentang pemimpin. Pak Yus. Saya nak cakap Pak Yus. Orang duk kutuk-kutuk Zahid kan. Wak Ponorogo. Tapi Zahid pergi umrah. Allah angkat dan Allah panggil untuk pergi umrah. Allahu Akbar, subhanallah. Ya Allah, berkatilah ya Allah pemimpin kami ya Allah, Datuk Zahid ya Allah. Amin. Mudah-mudahan doa-doa dia sampai dia ingat kat rakyat Malaysia, mudah-mudahan doa. Tapi itulah dia awang tak boleh nak doa kat sana. Kan? Jadi kita haraplah pemimpin kita yang ada ni, Zahid Hamidi ni kan, Datuk Zahid Hamidi ni nanti dia doa untuk rakyat Malaysia insya-Allah di Madinah, di Mekah nanti. Ya Sen kena entertain sekejap, saya nak kutip baju Ustaz sebab nak hujan. Okey, saya. Okey, teruskan. Seburuk-buruk Zahid yang kata tuduh itu macam kan, wak Ponorogo lah apa semua, wak Jahid lah apa macam-macam walaupun kata, tapi alhamdulillah Allah angkat darjat dia untuk jadi timbalan Perdana Menteri. Alhamdulillah Allah angkat untuk menjadi tetamu Allah di kota Mekah, kota suci. Tetapi kita ni yang duduk kutuk orang, duduk menerakakan orang kan, Allah tak angkat darjat untuk menjadi Perdana Menteri. Allah tak angkat darjat untuk masuk kota Mekah, kota suci. Macam mana ni? Kita pejuang agama tapi Mekah pun tak boleh masuk. Panas tu. Akhir zaman memang pemimpin yang zalim diangkat. Allah akan jaga agama kita. Allah akan lindung agama kita. Dan ada dalam Al-Quran bahawasanya di akhir zaman Islam akan menang, sahabat-sahabat semua. Islam menang bukan kerana PAS. PAS apa yang diperjuangkan Islam apa? Apa perjuangan PAS? Cakap apa perjuangan PAS? Kalau nak ikut kan? Apa ni? Untahlah ikat Mekah. Rasa kecewa ke Zahid cakap no DAP, no Anwar? Jangan lupa Zahid juga ucap no bersatu. Kenapa walaun? Kenapa hanya guna sekerat-sekerat? Kenapa tak ambil penuh? Kenapa tak ambil penuh? No DAP, no Anwar, no bersatu. Alah, susah nak faham walaun ni. Allahu Akbar. Kenapa walaun hanya ambil separuh? Firaun diangkat jadi kaya. Samalah yang hang duk kata tu. Kalaulah PAS ni tak betul, kenapa ramai undi PAS? Kalaulah PAS ni tak betul, kenapa PAS ramai pengikut? Sama saya cakap. Firaun pun ramai pengikut. Jelas. Firaun pun ramai pengikut. Kalau nak cakap PAS ni tak sesat lah. Pengikut Ayah Pin pun ada, walaupun kerajaan isi Ayah Pin tu sesat. Kenapa Ayah Pin ada pengikut juga? Ambil saja. Ambil kau walaupun. Ambil kau. Nak join di AP tu, UMNO nak join ke atas titah tuanku? Kena faham. Nak screenshot. Screenshot lah. Apa salah? Pak Yus. Dia cakap Pak Yus. Zahid cakap no Anwar, no DAP. Okey. Dia tak ambil. Dia punya apa ni.
Lebay-lebay PAS tipu dia orang. Lebay PAS tak cakap bahawasanya Zahid sebut juga no bersatu. Dia macam ni lah. Cerita dia pada muka hampa. Padan Padan muka hampa. Sebab apa? Kena tipu. Sebab Zahid tak nak kat hampa. Zahid tak nak. Padan muka. Dan, ingatkan suci sangat orang akan ambil suci sebab kita keruh. Ingatkan yang keruh ambil yang suci. Rupa-rupanya tak laku. Kan? Sebab jawapan dia padan muka hampa sebab Zahid sayang kat hampa. Depa sibuk bagi tahu Anwar fitnah apa semua dekat UMNO apa semua kan. Dia fitnah ke apa ke lah ni Zahid tak terima hampa. Masuk Zahid tak terima ni, kita ahli-ahli apa semua, pengikut-pengikut UMNO pun tak terima hampa lah. Sebab Zahid bertindak ni sebab mendengar suara akar umbi. Betul? Zahid bertindak bukan atas peribadi tetapi atas akar umbi. Pak Yus. Ya. Pak Yus saya nak bagi tahu kan. Masa UMNO bersama dengan Perikatan Nasional ada PAS tu. Geng-geng bersatu ni ambil ahli UMNO daftar jadi ahli bersatu. Ya, betul. Sewaktu kita bersama dengan Pakatan Harapan tak ambil ahli kita. Nampak? Nampak? Ha. Ambil kau. Jadi jawapan dia tolong tulis Sat. Padan muka PAS. Padan muka. Tulis. PMP. PMP. Padan PMP. muka PAS. Okey? Padan muka. Padan muka PAS. Tulis. Padan muka PAS. Ya, betul macam tu user tulis padan muka PAS. Padan muka PAS. Padan nampak? Jadi bila dia bersuara kata no di AP, cakap jawapan dia padan muka apa? Padan muka PAS. Padan. Orang tak terima apa? Padan muka. Sombong. Dia sombong dia sombong bukan dia ada apa. Dia ingat dia ingat dia anak dara laku jual. Alah anak dara apa belakang depan tiba. Sin, puak-puak PAS dekat sana koyak teruk tak ni? Koyak teruk. Sampai dia syirik. Dia syirik Pak Yus. Dia syirik. Dia tak apa, syirik PAS tak apa. Syirik PAS tak apa, jangan syirik Islam. Kena faham tu. Tak, dia cakap kan. Dia cakap apa? Apa ni UMNO kalah di Kelantan sebab Husin. Saya cakap bukan sebab Husin, sebab takdir Allah menentukan bahawasanya PAS 14-0. Tapi Allah juga mentakdirkan bahawasanya dengan 14-0 tak boleh jadi kerajaan. Allahu akbar. Jadi, depa koyak Pak Yus. Jadi yang koyak tu Dia punya Pak Yus, Ya. sebenarnya saya pecahkan rahsia. Sebenarnya Ya, baik. pemimpin PAS ni dia nak tutup malu. Dia malu sebab apa Pak Yus? Sebab dia cakap depan penyokong dia dah cukup jomlah. Depan wartawan dia cukup jomlah. Lepas tu satu lagi, dia dah buat sidang media. Itulah. Kata dia boleh bentuk kerajaan. Tapi bila tak boleh jadi bentuk kerajaan, dia malu. Jadi dia nak tutup kemaluan dia tu. Dia burukkan orang. Ni, Sin. PAS ni tahu malu Dia ke? buruk. Dia Tak ada kemaluan lah. Dia ni kerti malu ke PAS ni? Malu ni sebahagian daripada iman. PAS ni mana malu? Dia tak malu dia ni. Memang muka tak malu. Sebab tu dia boleh cakap cukup jomlah. Jadi korang, andai kata korang tak malu, korang duduk dalam PAS. Itu je nak bagi tahu. Yang duduk dalam PAS komen. Kami tak malu. Tulis. Yang duduk dalam PAS komen, yang masih dengan PAS lah. Tulis kami tak malu. Tulis. Presiden kaki ponteng. Lepas ni Pak Yus, Ya. bila petisyen pilihan raya diluluskan, Haji Hadi tak boleh ditarik balik jadi ahli parlimen, maka mereka akan bersuara. Hilang suara ulama di dalam parlimen. Hilang suara ulama di dalam parlimen. Kita kehilangan suara ulama dalam parlimen. Nak jadi wakil rakyat, parlimen pun tak pergi.
Masa jadi parlimen, masa jadi wakil rakyat, parlimen pun tak bagi. Bakal kosong noh dia punya tempat dia. Pas tunggang langgang agama dia tompok tunggang pas walaun tunggang agama tu dia. Apalah. Insaf lah. Kita tengok kejap lagi. Haji Adil ditarik balik. Keputusan yang tidak sah. Keputusan tidak sah. Sebab keputusan yang tidak sah nanti sebab dia langgar peraturan SPR. Oh, menarik. Dia pergi ke tempat pengundian, dia pakai logo PAS. Terbaik. Jadi kalah? Kalau kejap lagi dia jadi macam kamera Highland. Pak Yus, ingat dulu kamera Highland. Xavier. Alright. Kena kosongkan. Kena buat pilihan raya kecil semula. Sepatutnya kira kalah terus. Kalah terus ya. Buat pilihan raya semula sebab dia yang langgar. Pasal apa nak buat pilihan raya semula? Dia yang langgar. Kan? Betul. So kena patutnya fall. Fall tu kalah Kalah Tak kira menang fall. Okey, macam kita main snooker kan. Patut tembak bola pink dia pergi tembak black. Pom. Oh, kena. Fall lah. Fall lah. Fall. On goal. Pak Yu hari ni buat lawak lagi. Duk tunggu. Tak sat ada tadi cerita lembu. Tak sat. Siapa ada cerita lembu? Apa tulis? Siapa tengok cerita lembu tadi? Kita cerita tentang idea wang dan cerita lembu. Siapa yang ada yang tengok tu boleh tulis dekat ruang tulis tu. Kata Lembu Hadi. Jangan kata Hadi Lembu. Lembu Hadi. Tajuk. Bukan kata Hadi Lembu. Siapa dia cakap kita ni hina ulama. Siapa kita? Kita hina ulama mana? Tak apa. Siapa Ulama PAS tak apa. Dia sebab ulama pun hina orang lain juga. Sebab ulama pun hina orang lain juga. Kalau nak masuk pun masuk neraka PAS je. Bukan neraka Hori. Baby Shark tu. Saya nak dedah isu besar pasal pinjaman Yayasan Kelantan. Nak dengar tak? Tak sangka yayasan. Sudah. Yayasan Kelantan mana ni? Ya. Bila kita bercakap gini kan, hina ulama. Ulama PAS ni kutuk orang, hina orang ni. Tapi dia hina orang, kita hina balik. Padahal. Dia tak berdosa pun. Tu dia. Ada tulis Lembu Hadi. Kalau hampa tersilap tulis Hadi Lembu pun tak ada masalah. Kalau hampa tulis tersilap kan, pusing kan. Tak ada masalah tu. Lembu Hadi. Tulis. Ulama PAS duk kutuk orang. Bermakna, hampa nak tumbangkan PAS, hampa kena guna cara mereka untuk tumbangkan mereka. Betul. Lepas tu Pak Yu, dia cakap kan, lepas kalah hari tu Husin diam. Yelah, dah kalah kita diam lah. Masalah sekarang ni, yang menang ni, diam juga tak buat kerja. Kenapa Yus? Mereka pun... Kita yang kalah, kita diam lah. Kita terima keputusan kita kalah. kalah. Kalau kalah diam. Yang mereka kalah hingat tu pasal apa? Betul. Mereka kalah kan hari kan? Kalah. Pasal apa dia bising? Bising. Bising. Dah kalah bising. Dah kalah diam lah. Itu baru betul. Macam Usain buat tu, kalah diam. Betul tu. Habis. Patutlah hampa kalah hampa bising. Memang kenyataan. Mai kita bising. Kita pakat-pakat bising. Jadi kita bising, dia orang marah. Dengar, kalau kita diam, dia cari. Dengar suara Pak Yu jelas kan ni. Ni Pak Yu pakai mic besar ni. Jelas Pak Yu. Jelas. Jelas Mantul. Mau ada kai. Apa? Ayam hutan pula. Kejap Pak Yu. Pak Yu cakap dulu Pak Yu. Silakan. Ada kawan datang jap. Baik. Teruskan Pak Yu. Boleh.